Seterusnya, kita ke segmen pembentangan isu berkenaan SK dan SMK St. George. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad bagi menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Bagi Datuk, InsyaAllah di sini actually hari ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita ada actually three location punya cerita. The first will be tentang isu pengambilan tanah sekolah kebangsaan St. George dan sekolah menengah kebangsaan St. George. Dia sebelah-sebelah. Dan selesai daripada sini, kita akan mengiringi Yang Bagi Datuk ke sekolah menengah kebangsaan Seri di balik pulau. Yang tu kita akan bergerak ke sana. And then dari sekolah menengah Seri kita akan bergerak pula ke SMK Seri Bayu. Sebelum kita end di PEM Mutiara untuk jamuan tengah hari, dan kita akan hantar Yang Bagi Datuk ke USM. So untuk permulaan tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan isu pengambilan next. Baik, untuk maklumat bagi Datuk, sekolah ni dibina tahun 1919, one of the oldest school milik the bukan Titanic, Titula Roman Catholic Bishop of Penang, yang ada 3 blok, yakni 2 bloknya ada di sekolah menengah, yang 1 blok sekolah menengah. Ini sejarah lah, ini sejarah. Nah, okay, next. Okay, ini lokasi dia kalau kita Google, berada di kawasan balik pulau. Next. Okey, untuk makluman bagi Datuk, cerita pengambil alihan ni oleh gereja bermula since 2010. Bila bermulanya daripada 2010 sampai hari ini, kita telah berutus surat, mohon tangguh, mohon kita rayu, dan pihak gereja memang layan segala permohonan JPN. So, pihak JPN Pulau Pinang telah membuat rayuan beberapa kali untuk penangguhan pembinaan sekolah, dan mutakhir akhir sekali pihak gereja telah memberikan kebenaran sehingga 31 Disember 2021, Datuk. Sampai next year lah, sampai next year lah. So that means end next year memang tak ada dah budak kat sekolah tu. Okey, next, perancangan bagi pembinaan sekolah di tapak baru. Okey, pada asalnya pembinaan sekolah ini dicarakan dilaksanakan secara land swap. Mungkin bagi Datuk sedia maklum oleh syarikat Joe Valley, yang ni untuk SK St. George balik pulau. Dan pihak JPM pun telah mencadangkan tapak baru di atas tanah hak milik PTP, yang ni berada di lokasi Pondok Upih di daerah di jajahan balik pulau ni. Dan cadangan sekolah baru ni pun kita nak namakan dia SK Pondok Upih, tetapi telah ditolak oleh KPM kerana keperluan tidak mendesak, since sekolah tu adalah sekolah SKM, sekolah yang kata tak ramai murid, dan EPAD melihat pelajar-pelajar sekolah ni boleh disuraikan ke sekolah yang berhampiran, SK Titi Teras, SK Sungai Rosa, Sungai Pinang, Kongsi dan juga Sungai Korok. Yang ini berkenaan dengan SK St. George. Next. Okey, berkenaan dengan SMK St. George, pada tahun 2013 cadangan land swap ni telah dibuat secara PPP, Public Private Partnership, melalui kaedah tukar tanah, land swap lah. Land swap dengan sekeping tanah yang kita ada di pusat Ko Tanjung Bunga. Baik, cadangan pembinaan sekolah ni bersekali dengan pembinaan PPD Timur Laut. Untuk makluman yang bagi Datuk, PPD Timur Laut bersama PPD Barat Daya, kami masih menumpang di kawasan sekolah lah. Kami masih menumpang di kawasan sekolah melalui kaedah swap, yakni seperti yang saya kata tadi, tapak pusat ko-kurikulum. JPMPP menerima pemakluman yang menyatakan pembinaan secara PPP telah dihentikan. There is no more swap land seperti yang dirancang, dan diminta projek pembinaan sekolah digantian penuh dimohon melalui RM11. Dan untuk makluman bagi Datuk, kita telah membuat pembentangan dengan EPAD tempoh hari. Okay, next. Baik, susulan itu JPN Pulau Pinang telah mencadangkan tapak baru di atas tanah yang dinyatakan ini. Lokasi ini pengambilan tanahnya telah selesai, untuk makluman Datuk, pada 4 Julai 2013. Sekolah gantian ini akan bakal dikenali sebagai SMK Air Putih. Pihak JPNPP telah membentangkan permohonan dalam projek RMK 11 kepada pihak EPAD, dan JPN juga telah mengemukakan surat memohon keutamaan cadangan membina sekolah baru SMK Air Putih. Namun,
Permohonan tersebut ditolak kerana pihak JPM Pulau Pinang tidak mengumpulkan plan penyuraian murid di sekolah tersebut pada pihak EPAD. So cerita hari itu tidak disubmit bersama plan penyuraian, so ditolaklah. Tapi alhamdulillah kita telah ambil inisiatif this year, tidak ada lagi pengambilan pelajar-pelajar tingkatan 1 dalam proses penyuraian ni. So ini adalah lokasi, kalau kita Google tak berapa nak nampak sangat. Next. Okey, proses penyuraian Datuk pelajar-pelajar di SK. Baik, untuk 2020 for this year, SK St. George yang kata penyuraian tadi, kita tidak ada lagi pengambilan murid tahun 1 dan jumlah enrollment di sana seramai 42 orang murid tahun 2 hingga 6. Only 42. Dan SMK St. George pula tiada pengambilan yang nak kata penyuraian tadi lah. Tiada pengambilan bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4 for this year. Dan jumlah enrollment 2020 this year hanya 198 tingkatan 2, 3 dan 5. So all in 269 pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 disuraikan ke SMK Pondok Upih. There is a school 4 km, 4 km daripada situ. So kita dah proses penyuraian tu dah berlangsung lah. Okay, next. Okay, status terkini. JPM Pulau Pinang telah menghantar surat kepada EPAD berkaitan pihak sekolah tiada halangan dan bersetuju dengan pengambilan semula tanah oleh pihak gereja. Awal tahun baru ni pihak kementerian memaklumkan bahawa telah mengambil maklum atas cadangan pihak gereja untuk mengambil semula tapak sekolah berkenaan. Maknanya kita pun dah give consent, kementerian pun dah give consent. Walau bagaimanapun ianya hendaklah terlebih dahulu dibuat Komisioner Jawatan Kuasa Khas EPAD untuk diperaku sebelum diangkat untuk memohon pertimbangan serta kelulusan ketua pendaftar institusi pendidikan dan guru. Pada 29 Januari, pihak JPM Pulau Pinang telah membentangkan pembinaan SMK Air Putih kepada EPAD bagi permohonan dalam Loading Plan 12 di atas tanah milik Pusarujaya Tanah Persekutuan yang berada lokasinya di Perak Raya dengan keluasan tanah dia seluas 9.5 ekar. So lokasi dia dah cantik, proses penyuraian kita dah buat. Next. Kewajaran sekolah baru. Okey, kalau kita lihat pada jadual ni, perbezaan jarak lokasi dari sekolah feeder ke sekolah yang terlibat. So kita ada few feeder school di situ yang di SMK St. George tadi lah. Okey, dari SK Titi Teras ke sekolah yang baru kita nak buat ni, SMK Air Putih, AP tu Air Putih lah, sekolah yang baru nak create ni adalah 0.7 km. Berbanding kalau pelajar ni disuraikan ke SMK Pondok Upih, it is 3.9 km, ataupun SMK Seri, it is 5.6. Dan untuk makluman bagi Datuk, SMK Seri yang kita nak lawat ni pun dah orang kata overload, dah memang ramai lah. SK Sungai Pinang pun sama, yang mana kita lihat kolom paling kiri yang tulis SMK AP tu, maknanya jarak-jarak dia adalah more or less sangat minimum untuk budak-budak atau family budak-budak yang bergerak ke sekolah SMK Air Putih. So these are the 5 feeder school, Titi Teras, Sungai Pinang, Rusa, Korok dan juga Kongsi, di mana pelajar-pelajar ni yang asalnya pergi ke SMK St. George, kita nak suraikan ke SMK Air Putih dengan insya-Allah kalau diluluskan. Yang kanan ni makluman ya, untuk makluman Seri dengan kemudahan yang ada, buat masa ni dia dah ada capacity enrollment sebanyak 1120 pelajar. So memang ada 2 sesi di situ. Pondok Upih we have 840, and then SMK Sekerahat kita ada more or less 1200 lah. So capacity yang ada sekarang ni, because dasar kementerian, memang kita kalau boleh, seboleh mungkin kita nak satu sesi bagi Datuk lah. So kita tak mau lagi dah cerita yang dah satu sesi, kita nak create 2 sesi pula kat situ, and then lepas tu patah balik ke satu sesi. Kita tak nak. Yang mana satu sesi, we will maintain satu sesi as it is. Now we are looking, seboleh mungkin yang mana 2 sesi nak jadikan satu sesi. So this school, kalau tolak ke Seri dan Sekerahat, 2 sesi dia memang tak selesai lah. Memang tak selesai. So kami mencadangkan agar SMK Air Putih dapat dibangunkan, because dalam jangka panjang kita jangka pembangunan perumahan akan bertambah pesat di kawasan Air Putih. Next.
Ini ringkasan pembintangan saya tadi lebih kurang. Next. Okey, ada lagi tak? Habis tak? Finish. Okey. Untuk makluman bagi Datuk, kami merasakan setelah benda ni awalnya EPRD tolak hari tu sebab kita tak submit sekali proses penyeraian. So sekarang ni kita dah submit proses penyeraian yang memang telah mengambil tempat dengan SK dan juga SMK, dan since tanah kita pun ada kat situ seluas 95 ekar. Saya harap sangatlah pihak JPM harap sangat permohonan JPM Pulau Pinang untuk mendirikan sekolah gantian, sekolah baru SMK Air Putih tadi lah, dapat direalisasikan insyaAllah. So sekian untuk makluman bagi Datuk. Okey. Jadi lepas ni kita akan tengok sekolah-sekolah ni ya. Yes. Dalam saya buat pre-council dengan EPRD dan bahagian pembangunan, atas kertas lah. Atas kertas kalau kita tengok kawasan-kawasannya nanti, apa yang pengarah sebut tu already within my knowledge lah. Cumanya tidak sedetail apa yang telah dihuraikan tadi. Kita tahu sekolah ni tanahnya bukan kita punya, dan seluruh negara banyak sekolah seumpama inilah, dan kita cuba putihkan sedapat yang mungkin. Tapi ini adalah sekolah bantuan kerajaan. Kalau lembaga tak nak serah pada kita, dia remain bantuan kerajaan lah. Now dah tuan tanah nak ambil balik, obviously kita kena fikir dari segi beberapa options. Optionnya seperti mana disebut tadi, penyuraian patut berlaku, which already happening, that's good. Tingkatan 1 dah tak ambil, Yes. tingkatan 4 dah tak ambil, Yes. yeah? That's good. That should be the way. Makna menunjukkan kita pun in earnest try to respond to the request daripada pihak gereja, ya? Dia nampak usaha kita. Jadi kalau kita merayu by time, saya rasa dia orang mungkin boleh terima, because we are actually assuming lah worst case scenario, kita tak dapat sebenarnya yang kita minta. We can already show to them we are taking serious steps to suraikan budak-budak ni. At the end of the day, worst case scenario 4 years down the road, sekolah tu akan kosong. Yes. Alright, so that sepatutnya JPN pergi jumpa dengan gereja. Our negotiation, Yeah. remember this is negotiation. Walaupun dia bagi sampai 21, kita table kat dia, ini pelan penyeraian kita. Kalau dia orang boleh bersabar, kita mohon dia indulgence, supaya beri kesempatan kepada kita untuk suraikan. Mohon dia indulgence. I think with the right word, right approach, seeing right people, they can be with us. I don't see that why they can allow us to stay dengan rayuan kita 10 ni. Kenapa tak boleh tunggu dengan plan yang sedikit saja lagi? That's already clear. Dah nampak dah dia punya terminalnya. I think they can agree. So that's number one we need to do. So ada tempat lain jejak tadi, yang ni kita kena negotiate dulu. 21 boleh tak ganjak kalau ikut plan kita macam ni. Sebab untuk buat sekolah baru 3 years easily. 3 years easily baru kita boleh pindahkan. So by that time actually semua murid telah disuraikan. Alright, so we need little bit of time, mungkin tambah lagi 1-2 tahun. Dengan hujah kita dalam proses penyelesaian supaya natural penyelesaian itu berlaku. Tingkatan 1 dan 4 kita dah tak ambil, hopefully lepas ni tingkatan lain pun kita tak ambil dan disuraikan. That's point number 1. Point number 2, kita jangan fikir satu pilihan saja. Kita kena fikir beberapa pilihan. That's the way we manage things. Dan setiap pilihan kita tengok dia punya the pros and cons, the positive and negative, the cost and benefit. We are professional. We are professional. So yes, we have sentimental also we need to take care. Tetapi dalam konteks ini, yang minta pindah ialah bukan kita. Jadi tidak berbangkit dah untuk menggantikan sekolah itu. Tidak berbangkit. Alright, sebab kita diminta keluar. After all, sekolah bantuan kerajaan. Bukan sekolah kerajaan. So thank you very much lah for all these years allowing us to stay. Thank you very much. Cuma kita
bukan soal ganti. Kita akan suraikan. But sekiranya ada peruntukan, bukan ganti, kita buat sekolah baru. It's not about ganti. It's two different things. Right? Kalau ganti akan jadi SABK. Dan dalam hal kita berbincang hari ini, is no more about SABK. Ialah sekolah kerajaan, kerana tanah kerajaan, duit kerajaan. Tidak akan ada lembaga lagi dah. Betul tak? Alright. So we have to be very clear. Sebab kita tak nak di kemudian hari menjadi isu. Kenapa hilang satu sekolah SABK? Mana gantinya? It's not about that. It's not. We have to be very clear. Bukan kita yang nak keluar, tapi kita diminta keluar. So bila keluar, bermakna sekolah kerajaan. So, kalau buat sekolah baru, mana sekolah kerajaan. Alright. Now, talking about sekolah kerajaan. Yes, kita sedapat mungkin cuba elak sekolah jadi 2 sesi. That's very clear policy. Even yang 2 sesi pun kita nak jadikan 1 sesi. Throughout the country kita ada 3,000 sekolah 2 sesi. So dan kita juga ada sekolah kurang murid. Macam ni dah jadi sekolah kurang murid. Saya diberitahu beberapa options yang kita kena fikir. Option terbaik buat sekolah baru. Okay, kita boleh tengok dari segi the future need of the community. But that one, kita kena ada proper demographic analysis. Saya rasa Penang ini dah more or less saturated dari segi development. In particular this area lah. Kalau ada baru pun mungkin dia robohkan rumah yang setingkat jadi rumah high rise lah, into the future lah. That one pun boleh berlaku dengan sebab population pressure. But we see what will happen in the next 5 years. Dari segi potential development di situ, kepadatan penduduk to justify untuk adakan satu sekolah baru. Now, let's go for other options as well. Kita jangan rule out. Option yang saya nampak antara lain, sekolah kita ada 2 sesi, ada satu sekolah 2 sesi. Kalaulah kita ada ruang lagi di sekolah itu, patutnya kita jadikan dia 1 sesi. Alright? Kalau ada ruang, bermakna kita tambah bilik darjah. Alright. Katakan sekolah apa tadi yang 2 sesi sekarang ni, sekolah menengah? Seri Balik Pulau. Seri Balik Pulau. Nama sekolah Seri Balik Pulau. Kita nak lawak, okey? Dia dah 2 sesi, Now, kalau kita nak jadikan dia 1 sesi, berapa bilik darjah kita nak kena tambah? Alright? Katakanlah 12 bilik darjah. Let's say. Dengan adanya 12 bilik darjah, kita selesai 2 masalah dalam satu masa. Masalah pertama, kita jadikan sekolah ni 1 sesi. Masalah kedua, kita boleh absorb future keperluan untuk sekolah menengah tanpa kita tambah 1 sekolah baru. And this can be more immediate than, sebab tanah dah ada, faster than kita buat 1 sekolah baru. More immediate and more logical. And kalau if I have my way, I thought I want to have that option. Jadi kita cuma tengok nanti kalau ada ruang, kita tambah bangunan. Jadi saya percaya masyarakat situ akan suka sebab akan jadi 1 sesi. Kita pun suka sebab inilah agenda pendidikan kita dari segi infrastrukturnya, sebab kita nak jaga 1 sesi. But at the same time, dia boleh absorb future development daripada yang kita suraikan maupun yang akan datang. So now, sekolah yang 2 sesi tadi 1,000 orang, 1,000 berapa tadi? 1,200 tadi. 1,200 kalau saya bagi sama banyak 600 pagi 600 petang. Okey? Ada berapa bilik darjah? 32. 32 dah 900. So maknanya you perlu 300 orang lagi. So 300 bagi 10 lagi. So kalau 10 tambah 2 lagi jadi 12. Untuk absorb and then prepare juga untuk lain-lain keperluan bila kita jadi 1 sesi. Jadi 12 bilik darjah contohnya. I think that could be faster. Kita ada tanah tak rugi pun. Di masa akan datang kalau nak buat juga sekolah tu adalah misal kata tiba-tiba jadi high rise community, buat kat situ memanglah kita perlukan sekolah juga. Ini kita panggil strategi memohon. Bila orang sebut sekolah baru ni, psikologi tu, wah, ni kita kena buat demographic analysis yang macam-macam lah.
Tetapi kalau kita kata nak jadikan satu sesi, kita punya argument kita senang. Sebab ini peluang nak jadi satu sesi, and then kita nak absorb penyuraian. Jadi penyuraian ni menjadi satu hujah. Kenapa sekolah ni kita jadikan satu sesi ni segera? Sebab kita kata 3,000 sekolah seluruh negara. Ya. Kenapa sekolah ni pula kita nak beri keutamaan untuk jadikan satu sesi? Kerana ada penyuraian sekolah berdekatan Ya. yang kita nak tampung. And plus justify. So kalau saya boleh cadangkan macam tu, so let's see sama ada kita ada tapak atau tidak yang mencukupi. Dan tapak tu pula kalau tak cukup untuk buat satu bangunan panjang 12 bilik darjah, kita buat bangunan bertingkat. 6-6. Kan? 2 tingkat tak tinggi, 2 tingkat. Sekolah 4 tingkat pun ada, sekolah saya dulu 4 tingkat. Ada sekolah 9 tingkat pun ada. There you are. Ada lift. Ada lift kan? Dah pening dah. So, well, itu kehendak sekarang. Untuk buat high rise dengan sebab Penang ni tanah tak banyak. So, mungkin kita boleh buat macam 2 tingkat supaya jimat sikit. Yang lain tu untuk itu, mungkin kita boleh fokus our energy untuk get intention of secretary agency. Fokus our energy. Energy kita kena fokus dari segi pertama, kita kena buat design. Ya. Kita cakap 2 tingkat senang. Kalau bukan standard design, ambil masa juga. So saya minta supaya cek dengan JKR, ada tak standard spec untuk 12 bilik darjah? Kan? Sekolah ni dah 32, so maksimum boleh pergi 40, so tambahan 10 biji je. 10 campur 2 lah. Kenapa pula kita yang menghadkan? Buat unusual lah. Tambah 2 tak mengubah grade guru besar. Hopefully lah. But anyway, I don't want to go into detail. I don't want to go. Kalau 10 lah. Okay, kalau 10 lah. Saya fikir mana yang cepat. Mana kalau ada standard design. Sebab EPU akan tanya, tanah ada? Ada. Tanah kita? Tanah kita. Atas nama kita. Tak tukar dah, tak ada line swap, tak ada apa, tak ada. So, design ada? Ada. Standard design. Alright? Kenapa you perlukan sekarang? Sebab kita diminta pindah daripada St. George. Dan kita nak suraikan budak-budak ni secara teratur. Lebih baik kita surai dalam satu sekolah daripada kita duduk tatur banyak-banyak. So, this is our game plan lah. Dan dia lebih dekat dengan komuniti yang di situ. Kemungkinan kalau kita boleh buat itu, saya rasa tanah kita tak rugi kalau ada duit masa akan datang. As I said, kita kata bukan kita tak nak buat, but future still there. Sebab yalah Pulau Pinang ni berkembang, akan ada high rise building, tentunya tanah itu akan digunakan satu hari nantilah. So if we can go by that mode, mungkin saya sekarang nak soal strategi ni. Ya. Or else you fikir nak buat sekolah baru nanti, kan? Nasib dia pun tak tentu lagi. Because last year kita minta 10 sekolah. Last year kita dapat 3 sekolah. Tahun ni kita minta berapa? Kita minta balik mana yang kita minta. Kita tambah yang ni. Kita tambah yang ni. Kita tak tahu apa nasib. Kan? Tapi we try tu. Saya pesan. Adat saya memohon, saya duka cita kalau tak dapat. But last year saya tidak ada my personal touch. Dia orang pasal legacy. Pakai mohon tahun 19 daripada tahun 18. Dia mohon tahun 18, saya masuk bulan Jun. Benda tu dah confirm. Ada tahun 19 buat yang tahun 18. But tahun ni I'm looking at every single request. Saya nak supaya bila katakanlah takdirnya lah minta dijauhkan, EPU ke MUF tolak, dia menangis masa menolak. Saya nak sampai ke situ kita punya justification. Bermakna dia ada moral obligation untuk bantu kita. So let's kita dramatisekan this one. Supaya dia menangis kalau dia tolak. Kerana St. George sudah halau kita daripada situ. Kita kena buat macam tu. Sudah halau, kat mana kita nak letak buih-buih dia kalau kita tak plan. It's a crime on our part. If we don't prepare something. Itu ayat itu ingat tu. Ya, tu jenayah. Kalau kita tidak sediakan kemudahan, dan kemudahan yang kita nampak ialah ini. Kita nak suraikan budak-budak, kebetulan ini sekolah 2 sesi yang sudah padat. Kita nak guna ruang tu untuk selesai juga masalah 2 sesi. Slowly but surely. 3,000 lagi sekolah 2 sesi. Ini kita start dulu. Antara lain lah. So if we could agree with that, then that's the way to fight for next year. Yang tarikh tutupnya 31 Mac. Kalau tak jadi, maknanya kalau kita masih bincang, lepas 31 Mac, gone. Kita akan pick up terus. Ya? So kena buat quick costing.
Kalau boleh standard plan dulu lah. Kalau kata 10 darjah jadi dulu. Tapi kalau boleh tambah 2 bilik darjah lagi tu lagi cantik lah. Sebab kita ada ruang-ruang untuk tujuan selain daripada classroom, ada lagi keperluan. Kita fikir pasal pendidikan khas lagi. Kan? Itu ya. Pendidikan khas kita ujarkan lagi. Sebenarnya dekat era ini pendidikan khas belum Betul. belum apa. Jadi ini satu lagi, oleh kerana kita kata reject sifar. Sifar penolakan untuk pendidikan khas, ini kita nak guna sekolah ini sebagai fasiliti. Tambah 2 lagi bilik darjah untuk khas. Jadi 12. Tambahlah 2 basingan tak apa. Memang kita ada 12. Okey, 12. tambahan. Kita buat 12. Apa yang menghalang kita? Kita pun memang ada nak tambah dengan Oh, senang. Apa bezanya 2 sekolah dengan tambah 2 bilik darjah tu? Tak ada exception ke? Datuk, kalau kita nak tambah di Seri Balik Pulau tu, dia dah memang dah agak ramai pelajarnya. Kenapa tidak di Pondok Upir, Datuk? Pondok Upir baru 24 BD saja, Datuk. It's a more than that, 18 BD boleh tambah dengan situ, Datuk. Terpulang lah. Jadi baru 700. And then di SMK Seri Balik Pulau dah ada form 6, Datuk. So keharmonian dekat situ kita akan terganggu lah kalau kita ada peminat. Why not dengan Pondok Upir? It's nearer dengan St. John, Datuk. Ada ruang ke? Ada ruang kita kena tengok, Datuk. Kalau ada ruang, okeylah. Saya yang tu pun 2 sesi juga. Itu sebuah sesi. Satu sesi. 700. Dia 700. Itu ada asrama. Ada asrama. Setakat ni lah, tapi future ke depan ni sebab ada pembangunan. Kawasan tu memang kawasan ke tengah, bukan hulu. Dia kawasan tengah pekan. Memang kita jangka unjur memang akan tambah. Memang akan Ada tambah. projek yang dah di ni pun dah ada. Yang dah siap sekarang ni pun ada. Satu sesi. And then untuk maklumat yang terkini yesterday dalam semakan kami, actually kelas terapung di Seri. Itu briefing dia akan kita buat di sana. Memang kita dah sedia untuk buat di sana. Kita ada 16 kelas terapung at the moment di Seri. So kita ada 2 option yang kita submit ni. Tapi yang macam kata Datuk tadi lah. There's one option, kelas PPKI yang ada lah ni, bangunan tu dirobohkan, dinaikkan 4 tingkat. You know, every floor kita ada 5 kelas, so we will get 20 classes, di mana ground floor ni for PPKI, and then second, third and fourth will be untuk kelas-kelas. So we will have more or less 15 classes. Ibarat untuk alih Seri kepada satu sesi lah. Macam tu. So actually ada dalam pembentangan nanti di sekolah Seri nanti. Okey, tak apa. The technical detail, I'm quite open. Tapi I'm more for nak selesaikan masalah 2 sesi. Very good. Daripada yang sekolah 1 sesi kita tambah bangunan. I'm more for 2 sesi sebab that's immediate. Yes. Memanglah kena buat adjustment. Kena buat. Actually the Balik Pulau and the Pondok Upir is just 5 km saja, Datuk. Macam mana nak address 2 sesi tu? Walaupun just 5 km away. Yes. Actually, tapi sekarang ni tak tahu ruang ni macam mana tu. Kalau Pondok Upir tu tengok dia lagi boleh kita banyakkan lagi BD dia. Yalah, tapi dia takkan selesai yang 2 sesi. 2 sesi Jadi tu. dia boleh tarik yang di Balik Pulau tu masuk ke Pondok Upir. It's just 5 km kalau ikut map lah, Datuk. Sama-sama sekolah menengah. Yes. The only two sekolah menengah saja. Sekolah kerajaan di Balik Pulau. Minus St. John. Satu yang UP tu satu sesi jadi 2 sesi juga kan. In future, yes, in future Ada dia. tambahan 12 BD dekat UP tu. Satu UP tu daripada satu sesi jadi 2 sesi. Kalau ada perubahan yang perancangan yang lagi. No, saya lebih setuju dengan apa yang Datuk kata tadi. Our focus is 2 sesi. Berfikir 2 sesi nak jadi 1 sesi. So option yang kami bagi ni, insya-Allah boleh atasi isu 2 kepada 1. So rather than di sana kita nak buat unjuran pembangunan di Pondok Upir, because dia memang ke pekan, akan bertambah dahsyat, akan bertambah lebih, dan tendensi untuk budak ramai ke situ. Because memang budak takkan pergi hulu yang Seri tu kan, jangan jauh sikit berbanding dengan Pondok Upir yang duduk di pekan tu lah. So Okey. Yang kata yang kata grade pengusaha tadi tu. Sebab kita kalau boleh jadi nak jaga dia punya tu tak nak pergi bila 12 sebab takut dia punya terkesan dekat grade pengusaha kan. Grade pengusaha tu actually dia sehingga bilik darjah berapa bilik darjah yang akan dia punya tahap bilik darjah tahap pengusaha yang lebih tinggi tu sampai berapa bilik darjah.
Dia tak ada tahap dah. PPID dia ada tu maksimum untuk sekolah menengah adalah 42 kelas nanti. Memang itu dasar. PPID dari dulu lagi. Mana-mana sekolah di Malaysia memang tak boleh tambah. Exceed that 42 lah. Untuk sekolah menengah. Yang sekolah menengah, sekolah rendah lagi 30. Menengah 42. Walaupun ada pendidikan khas nanti. Dia kakak asyik. Dia tak consider dalam begitu. Dia dua okey. tu tadi ialah untuk pendidikan khas. Maknanya 42 plus 2. I'm giving suggestion. Kalau sekolah itu 5 orang dia minta perluasan ni. Yes, yes. Maknanya kalau kita terikat dengan formula itu tadi, kita pun tak nak break that formula. So kita kata yes 42, but 2 lagi tambah tu supaya jadi 12 untuk khas. Di sekolah seri itu pun 32 kita kena tengok juga sebab ada sekolah ada bilik-bilik kas yang dia convert kepada bilik darjah dulu. Masa bilik darjah tak cukup kan. Jadi bilik-bilik kas tu jadi 32 tu adalah 32 yang betul-betul ikut norm 24 kali 30B. 24 kali berkaki lah untuk bilik darjah tu. Kita kena tengok juga benda tu. Kan jadi kalau masuk lagi kelas saya ingat tak ada masalah lah. Cuma kita kena pergi tengok dekat sekolah tu. Okey. Saya serahkan kepada JPN nak bagi input balik kepada kita sama ada idea saya tu boleh dan terbaik ataupun ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik daripada itu, but bukan kita buat satu sekolah baru. But kita nak dapat attention daripada central agency. Strategi nak kena betul. Tapi saya rasa dengan ayat saya tadi markahnya saya rasa 90. Tapi yang ayat you all tadi rasanya makan 60. Jadi chances of getting itu don't blame me. Yes, yes, yes. Don't blame me, kita dah bincang. Yes. Kita dah bincang cara macam mana nak pergi ke central agency. Kita kena pakai kasut mereka when kalau kita nak lawan bola, kita kena tahu kekuatan pasukan lawan. Kalau kita fikir kita kuat je, itu yang kalah tu. Kan? Tu yang kalah. So kita kena tengok apa yang lawan lihat pada kita. Bukanlah central agency sebagai lawan. Kita kena pakai spek mata dia. Apa dia nilai dia? Urgent? Unique? Yes. Urgent? Kita nah. Okey, terima kasih. Siap. Kan? Terima kasih. Keperluan ni tak akan argue dengan kita. Ya. Sebab kita yang more expert. Dari segi keperluan. Kita yang expert, dia tak akan argue. Sebab soalan urgency. There you, kalau kemam-kemam nak cakap, terima kasih, okey. Next. Okay. Right. So, sekarang kita nak create burning platform. Sekolah nak kena tutup. Kita nak kena suraikan mereka. Now kita buat penyuraian, tapi it's not perfect penyuraian. Di masa yang sama, ada satu sekolah ni dah tepuh habis. Dah sampai to the brink. Like it or not, kita nak kena do something. Do something sama ada buat sekolah baru ataupun suraikan. Dan tak ada dah, 2 sekolah je nak surai pun. So maybe we tambah bilik darjah. Sebab ada ruang lagi. Melainkan kalau kita tengok tak ada ruang, nak buat macam mana? Tak ada ruang, then we go for second option lah. Kita kata, kita dah tengok, ini the best option but tak ada ruang. Kita pergi second option. But still urgent, burning also, burning platform also, we want to go for this. So hopefully dengan cara itu we get better attention, better traction from central agency. Sebab kita kena dalam masa seminggu 2 ni kena kerja luar biasa sikit lah to get the scope and so on. Secara macam ni tuan-tuan, Datuk, bagi Datuk. Untuk yang St. George, more or less kita dah bagi sikit gambaran. Kita sambut cadangan yang bagi Datuk tentang naik bangunan di sekolah yang sedia ada lah, rather than sekolah baru. I think kami akan pick up Datuk cadangan bagi Datuk. And then berkenaan dengan seri, since kita dah buka, dah cerita tentang bilangan, kita dah cakap pun pasal sekolah seri di sini, saya mencadangkan Datuk kita terus ke SMK Seri untuk melihat lokasi dia terus. Lokasi terus. So we have, tak silap saya kami bincang sebenarnya 3 option. 3 option. Dan kita terus ke lokasi, ke tapak ataupun bangunan nak roboh, naik bangunan baru di situ untuk makluman yang bagi Datuk lah. Kita pergi yang sekolah kita cadang nak jadi, nak tambah bilik darjah. Yes, yes. Apa nama tu? Seri. Okay, Seri. So terus ke situ, dan kita akan terus ke tapak dia. I think briefing wise kita dah dapat dekat sini dah. Tak perlu kita ke tempat briefing. Terus ke lokasi tapak tu tadi.
sambil-sambil kat situ mungkin kita boleh bercerita sikit. Nah? So anything kat situ? Ada tak soal? Okey, untuk makluman semua, kita akan bergerak bersama bahagian Datuk yang telah kita putuskan. So kita akan terus ke lokasi di SMK Seri sampai kat Pondok Jaga tu. Tanah yang bersebelahan, tunggu kat situ lah. Masuk SMK Seri, Pondok Jaga tu, we wait there. Because tapak ataupun tanah pilihan pertama tu ada betul-betul tepi pagar. So kita akan berhenti kat situ and then kita akan move in, insyaAllah. Sekian. Kalau ada masa kita tinggal lah sekolah-sekolah lain tengok daripada luar pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada masa lah. Okey. Datuk, saya ada sedikit tambahan. Berbahagia Datuk. Dan Tuan Boleh tak saya sikit Datuk? Okey, yang pertama, mohon JPN nanti angkat untuk pembentian operasi St. George ke IPRD dalam mesyuarat jalan Kesahas. So itu official because next year dah akan tutup sekolah tu. Dan yang kedua, kalau nak buat pembinaan baru, 9,000 penduduk akan baru boleh dapat satu SMK. Saya pindah sikit. Memang kita IPRD take note. Saya kata kita nak merayu dengan St. George supaya tutupnya bukan next year. Sebab nak buat bangunan tu bukan besok siap. Kita tak tentu lagi. Kalau kita dapat kontraktor yang bagus, 18 bulan siap. Alright. Tetapi kalau dapat kontraktor yang pun, jadi kita kata pergi kepada IPRD, memang kita nak tutup sekolah tu. Cuma ayatnya ialah kalau boleh kita nak berunding dengan pihak gereja supaya bagi kita tempoh. Kalau takdirnya kita dipaksa juga keluar, penyuraian tadi sedang kita buat. Jadi terpulang pada macam mana jawatankuasa itu melihat. Bukan kata tahun 22 kita terus keluar. Sekiranya mereka paksa kita. Tapi dalam mood kita sekarang ni nak negotiate supaya kita bagi lagi 4 tahun ke, supaya kita boleh suraikan. Sebab kita cakap kat sini, tak tentu lagi sekolah boleh dapat. Kita would assume sekarang ni seolah-olah KSU dah cakap sekolah boleh dapat esok. Kalau duit dalam poket saya dah bagi dah. It's not as simple as that. So we have to take that into account as well. That's why I try to improve our chance. But it's no guarantee. Bukan duit kita punya. Dan dia kata sorry, I bagi you 2 sekolah aja. Contohnya. Dan sekolah ni out lah. Dah ni out. Sebab ada sekolah lain yang memang dah tunjuk perasaan depan sekolah. Itu yang kita nak address dulu. Dari segi kepadatannya. So dan dari segi macam-macam. So that has to be taken into account. Ya. Datuk, kalau ikut next year, sekolah tu akan jadi, sekolah menengah akan jadi 130 dan sekolah rendah hanya akan jadi 30 orang sahaja. Masih operasi. So ialah kalau kita dapat extension daripada pihak gereja, so kita boleh buat penyuraian. Kalau tak dapat, so minta angkat untuk permohonan pembentian operasi sekolah tersebut. Saya pulang kepada IPRD lah. Apa wisdom yang you nak ambil. But on my part, sekolah ni kita cuba fight supaya dapat urgent attention. Bukan buat sekolah baru, tapi kita buat bangunan tambahan. Alhamdulillah. Untuk sekolah menengah, sekolah rendah saya rasa kita boleh suraikan selit-selit. Yes. Sekolah rendah kita tak perlu. Takkan nak buat bilik darjah. Nak buat sekolah untuk 35 orang. Tak logik. Tak logik kan? Maybe you all ada sentiment pernah bersekolah kat situ, tak tahulah. But anyway, tak berapa nak logik lah. So, suraikan nak selit-selit kat mana. Saya cakap senang. Tetapi saya rasa boleh buat. Untuk 35 orang tadi. So, terpulang pada IPRD nak berhentikan sekolah rendahkan dulu. Terpulanglah. Menengah. Kan? Atau berhentikan kedua, terpulang. Datuk, KPM tak berhentikan sekolah, Datuk. Berhenti operasi saja. Take it lah, whatever lah. Itu pun you nak argue. Istilah. Okay. Terima kasih ucapkan. Seterusnya mohon kepada semua hadirin untuk scan QR code pada kertas kuning untuk menyatakan hadir pada hari ini. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ghazali bin Abbas sebagai tanda kenang-kenangan daripada kami warga Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Ini yang susah ni. Saya dibawa ke sana. Ferry Tanjung. InsyaAllah sampai.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah atas kesudian menyampaikan cenderangan kepada yang berbahagia Datuk PhD. Kita telah sampai ke penghujung majlis. Oleh yang demikian, kami warga Jabatan Pendidikan Negeri Berpinang mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas kehadiran sudi hadir ke Jabatan Pendidikan Negeri Berpinang. Terima kasih dan kali lain kali mai lagi. Itu dia.